menjerit ataupun dalam keadaan yang hiba lah, pada 4 keadaan. Pertama, hina lu'in, tatkala dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia dilaknat, ini ada riwayat mengatakan dia menjerit, menangis, meraung. Pertama, dia dilaknat. Yang kedua, hina ahbatan jannah, apabila dia dicampakkan, dikeluarkan dari syurga. Ini kedua. Yang ketiga, wahina bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan. Berjerit kali ketiga. Wal akhir, wahina unzilat Fatihatul Kitab. Dia menjerit, menangis sewaktu diturunkan Fatiha Kitab. Tuan-tuan, ulama juga berselisih pendapat. Adakah surah Al-Fatihah diturunkan oleh Jibril? Kita tahu wahyu Al-Quran, apa tak Al-Quran? Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitah perantaraan Jibril. Persoalan dia, adakah ayat-ayat ataupun surah ataupun ayat yang Jibril tak turunkan? Maka ulama bersih pendapat dalam kes surah Al-Fatihah, Jibril tidak terlibat di dalam menurunkan surah Al-Fatihah, seperti mana yang dinakalkan oleh Imam Qurtubi. Ada hadis sahih. Kita akan jumpa nanti. Okey. Berkaitan tentang fadilat dia lagi. Berkaitan tentang fadilat surah Al-Fatihah ini juga menceritakan tentang satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hadis sahih, dan Jibril duduk. Maka kedua-duanya telah terdengar satu bunyi yang kuat dari langit. Maka Jibril pun pandang ke langit. Bila Jibril pandang ke langit, Jibril kata telah terbukalah pintu langit yang sebelum ini tidak pernah terbuka. Sebelum ini tidak pernah terbuka. Kemudian kata Jibril kepada Rasulullah SAW, telah turun malaikat dari langit, yang mana malaikat ini sebelum ini tidak pernah turun ke dunia. Semenjak dia dicipta oleh Allah SWT, malaikat lain ada juga turun naik, tetapi malaikat ini memang tak pernah. Kali ini dia turun ke dunia. Jibril nampak, dan Jibril khabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka malaikat yang turun daripada pintu yang tidak pernah terbuka di langit, dan turunnya malaikat yang tidak pernah turun ke dunia, telah memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada Jibril tentang diturunkan dua cahaya yang tidak pernah diturunkan semenjak dicipta langit dan bumi, iaitu dua ayat yang terakhir, surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, ini menunjukkan kedua surah ini, kedua ayat ini adalah ayat-ayat yang awal. Secara ringkasnya ingin saya jelaskan lagi. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini tergantung kepada apa yang kita nakkan. Dan di dalam hadis-hadis lain menceritakan tentang surah Al-Fatihah, bagaimana seorang ini sahabat telah dipanggil oleh satu penduduk kampung untuk mengubat orang yang sakit gila. Maka dia telah mengubat orang itu dengan Fatihatul Kitab. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia sembuh. Dan orang yang sakit, keluarga yang sakit itu bagi 30 ekor kambing kepada sahabat yang ubat tadi. Maka sahabat ini takut nak makan. Maksudnya, boleh tak aku ambil? Kalau kita kata upah, tuan-tuan, ini sifat sahabat. Sifat sahabat
iaitu mereka akan melakukan satu benda, mereka akan melihat dulu untuk memastikan perbuatan mereka itu benar tak dari syarak atau tak. Bukan buat dulu dan cari dalil untuk menghalalkan perbuatan. Faham? Contohnya, katakan kita nak melakukan satu amalan, ahli sunnah tidak akan berbuat melainkan ada dalil yang mengarahkan ataupun menggalakkan untuk buat, iaitu ada contoh ada. Tetapi ahli bid'ah dia akan buat dan dia akan cari dalil bagaimana untuk mengharus dan menghalalkan perbuatan. Itu perbezaan. Sebab Allah menyebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Maksud mendahului tuan-tuan, agama ni kita tidak boleh dahulu dengan pemikiran kita, dengan kehendak kita, tetapi perlulah ada bimbingan. Kemudian dia bertanya, dia tak makan lagi, tak ambil lagi. Maka Rasulullah kata, kalau orang berubat secara haram, maka dia adalah batin, dan kalau cara yang halal, maka harus bagi dia. Sebab tu upah bagi orang yang mengubat adalah harus hukum dia. Cuma syarat dia orang yang nak ubat tu letak harga tak letak harga tu persoalan lain Tetapi harus tak mengambil upah ataupun hadiah apabila kita mengubat orang, hukum dia harus dalam agama. Tuan-tuan, banyak lagi kalau kita nak membincangkan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Cuma kita ambil sebahagian daripada fadilat, kerana banyak lagi yang kita nak perkatakan dan kita perbincangkan. Seterusnya, ulama telah berselisih pendapat di dalam bilakah ataupun di manakah diturunkan surah Al-Fatihah. Di manakah diturunkan surah Al-Fatihah? Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Qaulul awal, pendapat yang pertama mengatakan bahawa surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah ataupun dikenali sebagai surah Makkiyah. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa dia diturunkan di Madinah dan dikenali sebagai surah Madaniyah. Dan ini pendapat yang diambil oleh Mujahid, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, murid kepada Abdullah bin Abbas. Dan pendapat yang ketiga, pernah sekali di Madinah, Mekah, dan pernah sekali di Madinah. Jadi 3 pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Warajih, yang paling tepat dalam masalah beberapa pendapat ini yang telah ditarjihkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Ahkam Al-Quran, iaitu pendapat yang pertama, iaitu turun di Mekah. Berdasarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Wal Hijr ijma' makkiyah. Tuan-tuan, jadi pendapat yang paling tepat turunnya surah Al-Fatihah adalah di Mekah. Allah alam, kalau nak baca panjanglah yang cakap Madinah macam mana setengah. Cuma saya bawakan sebagai pendapat. Okey. Dan seterusnya tentang bilangan ayat di dalam surah Al-Fatihah. Terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia ada 6 ayat saja. Wa hadha qaul syadz, ganjil, kata Imam Qurtubi.
Dan pendapat yang kedua 8 ayat. Wa kaman syar, dan juga ganjil. Dan waraja iaitu sabah, iaitu 7, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru sebentar kita dengar tadi, iaitu walaqad atainaka sab'an minal mathani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Cuma di kalangan para ulama berbeza pendapat tentang 7 ayat tadi, dekat mana yang jadi 7. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dengar. Pendapat yang pertama kata 7, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh. Pendapat yang kedua mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ijma' ahli sunnah, keyakinan kita Al-Fatihah adalah 7 ayat. Cuma yang jadi perselisihan, Bismillah masuk tak di dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Itu sahaja dalam masalah khilaf. Dalam masalah ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia adalah ayatul mustaqillah, ayat yang berlainan. Dia termasuk ayat Quran, tetapi ayat yang berlainan daripada surah-surah lain, termasuklah surah Fatihah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia adalah permulaan kepada setiap surah, dan tujuan dia untuk tabaruk ataupun barakah. Kerana Rasulullah SAW apabila saja diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rasulullah telah memfasal, iaitu menceraikan di antara satu surah dengan surah dengan Bismillah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan Bismillah ini adalah ayat yang khusus untuk surah Al-Fatihah. Dan ini yang mengatakan tentang Bismillah termasuk 7 ayat, termasuk Bismillah. Dan ada yang mengatakan dia bukan ayat yang dalam Quran, dia hanyalah cuma sebagai tabaruk. Dia tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Cuma ijma' mengatakan dia termasuk dalam termasuk dalam Al-Quran, dalam surah kisah Nabi Sulaiman dengan dengan Hud-Hud tu, surah apa surah tu saya lupa nama surah, tapi dia termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan dalam surah tak apa, maksudnya Bismillah ini memang terdapat dalam Al-Quran pada salah satu surah yang terdapat dalam surah Al-Quran. Okay. Kemudian setelah kita memahami, kita meyakini Fatihah ada 7 ayat. Okay. Cuma kalau tuan-tuan bertanya saya dalam masalah mana yang rajih, wallahu a'lam bissawab, Allah yang lebih mengetahui. Saya tak dapat nak memberi satu jawapan adakah Bismillah itu termasuk ayat atau tidak. Cuma timbul juga perselisihan, kalau Bismillah termasuk dalam surah Al-Fatihah 7 ayat, apakah hukum membacanya di dalam sembahyang? Adakah dengan al-jahr ataupun dengan sir? Adakah dengan terang dan jelas ataupun dengan tak kuat? Okey.
Pendapat wallahu alam bisawab, dan pendapat ini kebanyakan adalah pendapat para masyayikh syekh, khususnya di Madinah yang singgah kali ini, seperti Syekh Huzaifi yang mengatakan bahawa bismillah dibaca dengan perlahan. Memang perlu dibaca bersama dengan Al-Fatihah bagi pendapat mengatakan bismillah termasuk ayat, tetapi tidak dijaharkan, hanya disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Dan pendapat yang mengatakan bahawa bismillah tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri, yang mana Rasulullah telah memulakan dengan takbir kemudian membaca Alhamdulillah. Dan ini adalah maudhu' khilaf, iaitu perselisihan yang mana ada dalil pada kedua-duanya dan mempunyai dalil yang kuat. Jadi dalam masalah ini tuan-tuan, perlukan ada satu kaedah yang dinamakan turuk tarjih, yang layak orang yang boleh tarjih je. Saya tak layak lah, saya tak berupayaan, kerana saya nak kena kaji hadis tersebut di dalam menilai sejauh mana kekuatan di antara kedua hadis. Tetapi apa yang dinakalkan oleh Qurtubi membawa pendapat kesemua hadis-hadis berkaitan bacaan Nabi baca bismillah, ataupun Nabi tak baca bismillah, ataupun Fatihah tu, bismillah itu termasuk dalam Fatihah, semuanya kuat. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini adalah maudhu' khilaf. Jadi kalau ada di kalangan orang mengatakan bismillah ini tak termasuk dalam surah Al-Fatihah, jadi kalau 7 ayat dia kita dah tahu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7, maka kita perlu ada sifat tasamuh, kerana ini adalah majal ilmiah. Tidak sepatutnya kita perbesarkan, kerana dia pun bukan menjadi satu, dan dia ada dalil di sana. Dalil yang digunakan saya cuma dari segi nak mentarjih, perlukan kepakaran. Kadang-kadang bukan mesti kita dah faham hadis tu kita kata kita dah mampu untuk tarjih, kerana kita perlukan alat-alat lain untuk kita memahami, untuk mentarjih sesuatu hukum. Maka kadang-kadang syekh ini ditarjihkan gini, syekh ini ditarjihkan begini. Macam saya di Madinah, dalam satu masalah syekh ini cakap ini kaul yang asah, yang paling tepat. Tapi bila rujuk pada kaul ni, syekh ni dia kaul yang asah, masing-masing ada. Jadi dalam persoalan, kadang-kadang syekh itu dia lebih condong pada Syafi'i, kebanyakan dia akan bias pada hujah Syafi'iyah. Kalau dia dalam Hambali atau Maliki, dia akan bias pada itu. Jadi persoalan ini maudhu' khilaf, yang tidak akan menjejaskan amalan kita, iman kita, selagi mana kedua benda itu sahih. Kalau dhaif itu lain. Kemudian tuan-tuan, kita telah selesai berkaitan tentang surah Al-Fatihah dari segi nama dia, sebab nuzul dia dan seumpamanya. Kemudian kita akan membincangkan tentang ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Bismillah. Ba itu dinamakan ba al-isti'anah, dan ada mengatakan au musahabah. Apa maksud dia? Iaitu ba yang maksudnya kita berlindung ataupun memohon bantuan. Tujuannya untuk at-tabaruk, iaitu mendapatkan keberkatan dengan membaca bismillah. Apa yang dikatakan isim? Dengan nama. Isim dalam kitab-kitab nahwu dan juga kitab-kitab agama, ulama mengatakan ma dalla ala makna fi nafsi wa lam yaqtarin bizaman. Dalam bahasa Arab itu dari istilah, iaitu madalla, sesuatu yang menunjukkan ala musamma, kepada sesuatu apa yang dinamakan
fi nafsi, yang memang berlaku. Sebab itu dalam asma' wa sifat, dalam nama-nama Allah, bila kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim, memang menunjukkan sifat dia, memang dia tu rahmah. Kalau orang hari ini nama Abdul Razak, hamba yang maha pemurah, nama dia Abdul Razak, tapi kedekut. Nama dia tidak menggambarkan sifat dia, tetapi nama Allah menggambarkan sifat Allah. Sebab tu dikatakan madalla ala musamma fi nafsihi. Madal itu dari segi lafaz, madalla ala musafa dari segi lugah, makna yang isim. Tapi di istilah madalla ala makna fi nafsihi walam yaqtarin bi zaman, tidak terikat dengan maksud. Itu maksudnya nama Allah. Apa maksud Allah? Ulama mempunyai dua pendapat dalam perkataan Allah. Pendapat yang pertama mengatakan ismun ala zatil muqaddas, nama bagi zat yang suci. Zat yang suci, zu uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, yang mana zat yang suci ini adalah menjadi matlamat pengabdian dan ketundukan pada semua makhluk dia. Itu yang dikatakan Allah. Dan pendapat yang kedua, ishtaq, diambil daripada perkataan aliha ya'lahu, ma'luhun, iaitu ma'bud, iaitu yang disembah. Maka kalau kita jamakkan kedua-dua pendapat ini dalam tasmiyah Allah, maka tidak lari sebenarnya, tidak lari. Dan Allah termasuk Asma'ul A'zam, nama Allah yang paling besar. Okey, sebelum saya terlupa, ulama sendiri ada khilaf tentang adakah Allah mempunyai nama-nama tertentu yang lebih, kalau bahasa moden, lebih power daripada nama lain, ataupun semua nama sama. Pendapat yang pertama kata semua sama. Macam mana nak kata Allah ini lebih daripada nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Betul. Sebab pada umumnya sama. Sama juga tentang surah-surah dalam Al-Quran. Sebagai ulama mengatakan antara satu surah dan surah lain tidak ada kelebihan, sebab semua kalam Allah. Ini pakai logik. Tetapi ahli sunnah berhujah dengan dalil. Bila Nabi kata azam surah, azam suar, dengan hadis yang sahih menunjukkan bahawa memang semua surah adalah penting, semua nama Allah adalah nama-nama yang mulia, tetapi ada nama yang power, yang mana kalau kita minta memang Allah takkan tolak. Salah satu dia adalah Allah. Selain dia adalah Ar-Rabb. Selain dia adalah Al-Hayyu wal-Qayyum, Al-Hayyu Qayyum. Selainnya Allahumma. Yang saya dapat cakap hari ini, yang apa saya baca, mungkin banyak lagi yang saya boleh cakap ni. Dan termasuk dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, termasuk Asma'ul A'zam. Okey. Jadi bismillah, iaitu aku berlindung dengan nama Allah yang memang memiliki hakikat sifat dia yang patut kita sembah. Maksudnya kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, memang dia telah meletakkan satu tauhid yang begitu tinggi pada diri dia, dia menyerahkan diri pada Allah SWT. Sebab tu kata Rasulullah SAW, kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perbuatan yang baik, saukur tak boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Setiap perbuatan yang baik, lam yabda'u fi, yang dimulakan, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'. Ma huwa aqta'? Iaitu ma'lum al-barakah, tidak ada keberkatan, sebab tidak minta pertolongan dengan Allah. Dan dalam kitab Imam Qurtubi dan Tafsir Qurtubi, salah satu juga disunatkan untuk baca Bismillah sewaktu melakukan jima', untuk mengambil keberkatan dan perlindungan dari Allah SWT. Dalam riwayat lain Rasulullah kata, kullu amrin dhi balin lam yabda'u fi
bihamdillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka tidak akan ada keberkatan. Jadi bagaimana nak menjamakkan kedua-dua hadis ini semuanya sahih? Maka ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu yang disandarkan secara hakiki. Maksudnya setiap perbuatan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi alhamdulillah adalah idhafi, adalah sebagai idhafah, sebagai apa kita kata dalam Melayu, sebagai sesuatu yang dikaitkan. Bukan semua benda kita akan baca dengan alhamdulillah walaupun benda itu baik. Tapi bismillah secara umumnya telah merangkumi pada setiap perbuatan yang baik. Okey. Jadi bila kita baca alhamdulillah, bismillah, dengan nama Allah kita dah faham, aku berlindung. Ba ni adalah ba al-isti'anah, aku berlindung dengan Allah SWT. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Apa maksudnya? Itu Allah SWT ittisafu ta'ala birrahmah. Allah telah mensifatkan diri dia layak, yaliku bi jalalihi, yang layak untuk dia mengatakan bahawa dia adalah seorang yang rahmat, seorang yang memberi rahmat. Memang rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim mushtaq, dapat daripada sifat Ar-Rahmah. Salah satu daripada sifat yang layak bagi Allah SWT kalau kita membincangkan asma' sifat. Dan Ar-Rahman am di jamil makhlukat, sifat pemurahnya Allah SWT pada semua makhluk dia, tak kira mukmin ataupun kafir. Dia bagi udara, dia bagi hujan. Amerika pun dapat makanan. Bukan orang Islam ni, orang kafir pun dapat makanan, pemurahnya. Tetapi Rahim, wa kana bil mu'minina rahimah. Hanya kepada orang beriman saja Allah kasihani. Allah memiliki sifat Rahim, maha pengasihani. Di mana para ulama kata sewaktu nak menghembuskan nafas terakhir, sewaktu menuju hari akhirat. Orang kafir Allah tak kasihan, dia akan disentak dengan sakit. Tetapi orang-orang beriman akan dipermudahkan. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, adalah satu kalimah yang cukup ringkas, tetapi padat dengan tauhid, dengan keesaan, pemujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan dewasa sekali, boleh kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam ini adalah alif lam al-istighraq, iaitu merangkumi segala pujian. Alhamdu, apa makna alhamdu? Al-thana'u bisifatul jamil wal fi'l al-hasanah fil lughah, iaitu yang dikatakan alhamdu ini adalah pujian dengan sifat-sifat yang sempurna, dan juga menunjukkan dengan perbuatan yang baik. Itu dikatakan alhamdulillah. Bukan dengan mulut saja, tetapi secara istilah alhamdulillah ini, kalau takrifan, tidak dalam kitab ni takrifan, yang dikatakan alhamdulillah ini iaitu fa'lun yunabbi' an ta'zimu al-mun'im bisabab kaunihi mun'iman. Iaitu yang dikatakan alhamdulillah ini adalah satu perkara, satu perbuatan yang menunjukkan, menggambarkan kita membesarkan yang memberi nikmat kepada kita dengan sebab dia memberi nikmat. Itu yang dikatakan alhamdulillah. Jadi bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita telah memuji Allah. Sebab apa?
Sebab ada dua. Kerana Allah telah mendidik kita pada dua keadaan, menjadi Rabb kita pada dua keadaan. Rabbul Am, iaitu kepada seluruh manusia, beri kita rezeki, beri kita kesihatan nikmat. Dan Rabbul Khas, iaitu Allah telah memberi tarbiyah kepada kita, iaitu memahamkan kita agama sehingga kita cenderung kepada agama Islam. Jadi kita puji Allah, alhamdulillah.